Siti tu makcik. Kita panggil Siti kan. Bila orang lebih tua daripada kita panggil Siti lah. Siti. Okay. Jadi sebab itu semua kita letak nama Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Maimunah, pergi apa? Siti Fatimah, Siti Sarah, Siti Hajar kan. Sebenarnya tak ada Siti. Tak ada Siti, tapi Allahumma salli ala Muhammad, Siti itu panggilan hormat. Okey. Jadi bila Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan zuriat, kan sampai usia Nabi Ibrahim 83 tahun kan, barulah dia anugerahkan seorang zuriat yang namanya yang namanya Nabi Ismail AS. Tapi bila dia berdoa setiap hari, doa, isteri Nabi Ibrahim ni rasa kesian pada Nabi Ibrahim. Dia kata ginilah, awak kahwinlah dengan hamba yang kita ada tu. Hamba yang kita ada iaitu Hajar, untuk dapat zuriat. Sebab bila Nabi ni dia memang nak zuriat. Untuk menyambung risalah perjuangan ataupun risalah kenabian, risalah kenabian. Kecuali Nabi Muhammad SAW lah, kita bincang lepas, Allah wafatkan anak lelaki sebab Nabi itu Nabi penutup, tidak ada lagi mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW, iaitu anak lelaki Nabi diwafatkan dalam usia kecil. Tapi Nabi-Nabi yang terdahulu dia nak doa, dia nak anak dia menyambung kenabian dia, anaknya menyambung kenabian dia. Jadi sekian lama berdoa, timbul dalam hati Sarah kasihan pada suaminya, akhirnya diizinkan untuk berkahwin dengan hambanya. Ini pendapat kedua, hambanya iaitu Siti Hajar. Siti Hajar. Bila berkahwin dengan Siti Hajar, dapat anak. Jadi bila dapat anak, masa Nabi Ibrahim ni dah lebih kepada Hajar lah kan, dan Ismail kan. Dia bukan tak adil, adil kat situ. Situlah keadilannya sebenarnya. Okay. Sebab kalau kita nak fikir hari takkan ada adilnya. Kalau yang berkahwin lebih daripada satu kan. Hari ada 7 tak cukup bagi. Kalau nak bagi 3 ada lebih 1 hari. Okay. Nak bagi 4 kurang 1 hari pula. Kan macam mana nak bagi. Jadi adilnya adalah masanya memang lebih sikit dekat Hajar dan Ismail sebab dia ada anak. Sarah belum ada anak lagi dan tu. Jadi dari sudut keadilan tu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya bagi duit belanja lah. Kalau ni bagi duit belanja. Kalau isteri pertama ada anak 5 contohnya. Ada anak 5. Perbelanjaannya sebulan 5,000. Adil tak boleh beri kepada isteri kedua dengan 5,000 juga. Dia lain, dia kena kurang sikit sebab ini tak perlu belanja yang banyak, yang ni perlu belanja yang banyak. Kalau yang ni 5,000, dia kadang-kadang tak cukup dengan anak 5, nak bayar rumah lagi apa semua. Yang ni tak ada anak, 5,000. Wah. Tiap-tiap bulan shopping kan. Jadi dia bukan adil ni kat situ. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey gitu Jadi bila masa tu dah lebih sikit kepada Nabi Ismail, timbul cemburu dalam hati Siti Sarah. Cemburu ni normal cemburu ni bukan tak normal. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi pun cemburu juga, tapi cemburu yang baik. Nabi cemburu dengan siapa? Nabi cemburu dengan malaikat Jibril ketika para malaikat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi dipertontonkan dengan kumpulan malaikat yang sujud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah ni? Lalu malaikat Jibril kata, inilah para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sujud kepada Allah. Sejak dia diciptakan, dia sujud tak pernah mengangkat wajahnya walaupun sedikit. Dia akan mengangkat wajahnya bila Allah izin nanti, satu hari nanti kan. Jadi timbul dalam hati Nabi SAW, ya Allah, bestnya kalau umat aku macam ni, kan cemburu kan? Nampak bestnya kalau umat aku macam ni taat pada Allah. Cemburu yang dibolehkan Jadi Nabi pun cemburu. Jadi Siti Sarah cemburu. Bila cemburu, hikmah, ini hikmah semua, susunan daripada Allah SWT. Kadang-kadang kita fikir perkara yang kita tak suka itu sebenarnya baik untuk kita. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, asa an tukrihu syai'an
wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu sangka sesuatu yang kamu tak suka itu buruk bagi kamu, sedangkan khairul lakum, terbaik untuk kamu kan. Wa asa an tuhibbu syai'an, kata Allah SWT, kadang-kadang kamu sesuatu yang kamu suka itu baik untuk kamu, tak, syarrul lakum, sebenarnya dia buruk untuk kamu. Jadi Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu semua tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Siti Sarah dia cemburu dan dia minta untuk bawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ni keluar daripada bumi Palestin. Kalau kita fikir, kenapa tak letak kat sebelah je? Kampung sebelah-sebelah je kan? Boleh lagi ziarah ke kan? Ada sahabat saya lagi best. Dia punya isteri pertama dekat satu apartmen, dia beza blok je. Blok depan yang blok A dengan blok B je. Isteri kedua dia Allah alam, isteri pertama tak tahu, yang isteri dia dekat blok B. Dia kat blok A. Kan? Jadi kalau kita nak fikir, kenapa sampai ke Mekah dan dihantar? Ini sebab perintah Allah. Nabi Ibrahim berjalan. Sampailah perintah Allah, letak isteri dan anak kamu di sini. Kan? Letak isteri anak kamu di sini. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, dia bukan masalah cemburu tu, cemburu buta ke cemburu apa, tak. Dia ada hikmah, ada rahsia di sebalik tu. Okey. Bila Nabi Ismail lah tu, perkataan Ismail pun sangat istimewa sebenarnya. Okey, kita nak bincang sikit perkataan Ismail kan. Okey, Ismail ni dia berasal daripada bahasa Hebrew, dia bahasa Bani Israel. Dia bunyi Yashimail. Yashimail maksudnya adalah Yasma'ullah, Allah mendengar. Allah mendengar. Yashimail, Allah mendengar. Jadi bila Nabi Ibrahim ni dia doa hari-hari sampailah umurnya 83 tahun barulah dikurniakan zuriat. Lahirnya Nabi Ismail, lahir sahaja Nabi Ismail, dan terdengar tangisan dalam bilik tu bila isterinya Siti Hajar melahirkan. Terkeluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim ialah Ya Shimail. Ya Shimail. Apa maksud Ya Shimail? Yang akhirnya disebut dalam bahasa Arab adalah Ismail. Yashmail bermaksud Allah telah mendengar. Allah mendengar permintaan dia selama ni. Allah mendengar permintaan dia. Lalu diletakkanlah nama anak yang lahir itu dengan nama Yashmail. Dalam bahasa Arab dipanggil Ismail. Ismail. Itulah disebut tentang tu. Jadi keturunan Nabi SAW adalah sampai kepada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihissalam. Lalu sampai ke nama kepada Nabi Ismail alaihissalam. Namun diiktifakkan dan dipersetujui oleh para ulama adalah sehingga Adnan. Iktifak setuju ni maksudnya adalah dari sudut salah silah tu. Ini dari sudut salah silah. Kalau dalam buku biografi ni yang musuh belakang sekali dia ada apa nama? Allahumma salli alaihi wasallam, salah silah tu. Boleh buka Tengok daripada ni kita tengok Muhammad warna purple tu. Kat belakang sekali daripada buku. Okey, kalau tidak saya punya tak ada kot. Dalam slide ni tak ada. Okey, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fakhir bin Malik bin An-Nadar Al-Kinana Huzaimah Mudrika Ilyas Mudar Nizar Ma'ad bin Adnan. Daripada sini dipersetujui oleh para ulama, berarti namanya betul dan tak ada yang tercicir, Namun daripada Adnan atas tu Ad, Humaisi, Salaman, Aus, Buz, Qamwal, Ubay, Awam, Nashid, Hadha, Bildas, Yadlaf, Tabih, Jahim, Nakhis, Makhi, kemudian pergi dekat Aid, Abqar, Ubaid, sampailah Aram, Haidir, Ismail, Ibrahim. Itu tidak disepakati oleh para ulama sama ada betul ke atas namanya Adnan atau nama lain, Humaisi, ataupun ada antara Humaisi dengan Salaman tu ada lagi yang tersicir. Jadi itu je yang disepakati, yang khilaf pada para ulama. Namun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fakhir bin
Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan itu disepakati oleh para ulama bahawa betul, tak ada keturunan yang tersisir, tak ada langkau keturunan, tak ada, semua tepat Tetapi para ulama dia bersepakat, namun menjadi kesepakatan ulama bahawa diketahui Adnan itu adalah daripada Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Okey. Dia ada satu hadis, walaupun hadis ni kata tak kuat Dia sebut ana ibnu Zabihain. Nabi SAW pernah bersabda bahawa aku adalah anak dua orang yang disembelih. Aku adalah anak daripada dua orang yang disembelih. Yang pertama kita tahu kisah Nabi Ismail AS kan. Disembelih oleh ayahnya, lalu Allah tukarkan dengan kibash, iaitu kambing yang Allah utus daripada syurga kan, yang menggantikan Nabi Allah Ismail. Tapi Nabi Ismail kan dapat perintah daripada Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail kan. Yang kedua, Zabihain yang kedua adalah Abdullah. Jadi Abdullah pun dulu pernah juga nak disembelih oleh atuknya. Macam mana kisah dia? Kisah dia atuknya Abdul Muttalib bila dia dapat ilham daripada Allah untuk menggali semula telaga Zamzam di tepi Kaabah tu. Jadi bila datang perintah itu, jadi atuk Nabi SAW Abdul Muttalib ingin melaksanakanlah mimpinya tu ataupun perintah daripada Allah. Jadi dia bercadang untuk menggali kembali telaga Zamzam tu. Kebetulan pula tempat di atas telaga Zamzam yang tertimbus tu telah dibina satu berhala yang besar. Berhala apa nama? Nama Al-As dan Naila. Ada dua berhala kat situ. Ada dua berhala. Nama berhala pertama Al-As, nama berhala yang kedua adalah Nailah. Nailah. Okay. Jadi orang-orang Quraisy ketika tu menentang bila atuk Nabi SAW Abdul Muttalib nak robohkan dua berhala yang besar tu untuk digali di bawahnya tu telaga Zamzam. Okay. Jadi bagaimana cara nak menyelesaikannya? Jadi atuk Nabi SAW dia memberi tawaran. Okay. Kalau dia gali ni, kalau dia gali tak ada telaga Zamzam tu, dia kena korbankan anak dia. Jadi anak Abdul Muttalib, atuk Nabi SAW, ada 10 orang termasuk Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi dicabutlah undi. Dia sebelum gali dulu, dia kena cabut undi dulu siapa anak dia yang kena sembelih. Sebagai taruhan lah, sebagai cagaran. Kalau tak dijumpa, dia kena sembelih anak dia ni. Okay, jadi atuk Nabi Abdul Muttalib pun dia tulis nama anak dia 10 orang dalam kertas. Kemudian dimasukkan dalam balang lah, cabut. Tarik nama Abdullah. Okay. Bila tarik nama Abdullah, orang-orang Quraisy ni dia kata, janganlah Abdullah, sayang. Abdullah ni anak yang paling cantik, anak yang paling baik, anak yang comel. Janganlah Abdullah. Okay, tak apa. Cabut lagi, masuk lagi. Masukkan nama balik Abdullah dalam tu, cabut lagi. Tarik Abdullah lagi. Orang kafir kata, kalau boleh janganlah Abdullah. Abdullah ni cantik, baik, dia kan, jangan, kalau boleh jangan Abdullah, lain. Okay. Masuk lagi. Jadi akhirnya orang kafir Quraisy kata gini, kalau nama Abdullah naik lagi, kamu kena ganti dengan 10 ekor unta. Maksudnya kamu kena nazar sembelih 10 ekor unta. Okay. Jadi bila tarik lagi nama Abdullah, jadi kena bayar 10 ekor unta. Tarik lagi nama Abdullah. Memang tak ada nama anak lain. Nama Abdullah je tarik. Kan? Jadi akhirnya bila dah cukup 100 ekor unta, lalu orang-orang kafir Quraisy ketika tu kata, tak apalah wahai Abdul Muttalib, tak payahlah, tak payah lagi lah. Dah cukup lah kata dia. Okay, kamu bolehlah kami benarkan kamu gali. Jadi akhirnya digali, ternyata benar di bawah itu adalah
punca air Zamzam, telaga Zamzam. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan bahawa Nabi ini daripada dua anak yang disembelih. Pertama adalah Nabi Ismail AS yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Okey. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, adalah Abdullah sebagai cagaran untuk disembelih bagi proses penggalian semula telaga Zamzam di tepi Kaabah tu. Itulah kisah tentang tu kisah tentang tu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Nabi menggelarkan dia adalah anak ibnu Az-Zabihain. Aku adalah anak dua orang yang disembelih. Dia sebut tentang tu. Okey, insya-Allah. Itu kisah tentang tu. Okay. Jom kita masuk dalam bab seterusnya, nama dan gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, nama dan gelaran Nabi SAW. Dalam kitab Muhammad karangan Muhammad Ridha, ada satu kitab namanya Muhammad. Yang dikarang oleh Muhammad Ridha, terdapat hadis yang menerangkan tentang nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Muhammad dan Ahmad. Selain daripada Muhammad dan Ahmad. Okey. Nabi SAW pernah bersabda bahawa sesungguhnya bagiku, kata Nabi SAW, ada beberapa nama. Antaranya aku Muhammad, okay. Aku Ahmad, aku Al-Mahi. Apa maksud Al-Mahi? Al-Mahi adalah maksudnya ataupun sebabnya dinamakan Al-Mahi kerana Allah menghapuskan bagiku kekafiran. Okay. Aku juga Al-Hashir. Al-Hashir kerana manusia akan dihimpunkan atas jalanku. Aku Al-Aqib. Maksudnya tiada Nabi selepasku. Jadi nama Nabi banyaklah. Okay. Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa kasih sayang, Nabi Umul-Hamah, Nabi yang diperintahkan berperang. Kemudian apa lagi? Taha, nama Nabi SAW. Yasin, nama Nabi SAW. Banyak. Ada, kalau yang saya himpunkan, tak ada dalam buku ni. Dia ada 106 nama. Okay. Kalau siapa yang ada kulit tebal tu, dia ada. Kulit tebal tu, yang kulit tebal tu dia ada benda ni. Yang edisi jimat tak ada benda ni. Dalam ni ada himpunan nama-nama mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam ni disebut tentang nama Nabi SAW, ada yang panggil Habibullah, ada Al-Hadi, ada Al-Hafiz, Al-Hakim, Hamid, Al-Haq. Kemudian Harisun Alaikum, ada nama Hijazi, ada nama Jawad, Kamil, Karim, Khalil. Kalau siapa dengar Ustaz Muhammad punya nasyid dia dekat Radio Akim tu, Asma'un Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Dia mulakan kan. Okay. Ada, tapi Ustaz Muhammad dapat jumpa 202 nama. Saya 106 nama, dia dapat 202 nama. Okay. Ada satu dia punya kasidah. Dia hadiahkan pada saya dulu satu. Mana tak? Saya letak. Okay. Dia sebut tentang tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Tak apa. Itu dia sebut tentang tu. Aku kata Nabi SAW, aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, aku adalah Al-Mahi kerana Allah menghapuskan bagiku kekafiran. Aku Al-Hashir kerana manusia akan dihimpunkan atas jalanku. Aku Al-Aqib kerana tak ada Nabi selepasku. Jadi nama-nama Nabi banyak. Cuma yang masyhur adalah 99. Masyhur 99. Kisah bagaimana nama Muhammad diperoleh oleh ibu baginda SAW. Sewaktu baginda dikandungkan oleh Aminah, ibunya Aminah. Pada bulan yang pertama datang Nabi Adam AS dalam mimpi Aminah dan berkata, berilah nama anakmu itu dengan Muhammad. Pada bulan kedua Aminah tangi oleh saya tak share kan sekejap saya share sekejap. Okay. Dalam bulan kedua datang Nabi Allah Adam AS dalam mimpi Aminah dan berkata, berilah nama anakmu itu dengan Muhammad. Pada bulan seterusnya juga sampailah
bulan yang ke-9 iaitu dilahirkan Nabi SAW, setiap bulan datang Nabi Allah Adam AS dalam mimpi Sayyidatina Aminah, ibu Nabi SAW, untuk memberikan nama anaknya itu dengan nama Muhammad. Sebab itu lahirnya terus diberikan nama dengan nama Muhammad, walaupun dalam kitab Injil, Taurah dinamakan sebagai Ahmad, sebagai Ahmad. Okay. Jadi Ahmad, Muhammad ni daripada kalimah yang sama. Itu hamdu, pujian, pujian. Jadi Ahmad yang paling terpuji, Muhammad yang sentiasa dipuji, sentiasa dipuji. Itulah disebut tentang tu. Okey, insya-Allah. Ada riwayat kedua yang memberikan nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah atuknya Abdul Muttalib. Adalah atuknya Abdul Muttalib. Okey, tu dua pendapat lah. Okey, insya-Allah. Ini ada gambar Madinah. Okey. Kemudian ada gambar Mekah Al-Mukarramah. Okey. Ini ada gambar kelambu Kaabah. Okey. Jom kita masuk dalam bab yang kedua insya-Allah hari ini, iaitu Nabi Muhammad sebagai penutup bagi segala nabi. Sebelum masuk dalam bab kedua ni, kesimpulannya adalah kita bincang dalam bab yang pertama tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Namanya, kenapa namanya Muhammad? Abdullah, apa maksud Abdullah? Abdullah bukti adalah bukti atuk Nabi tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah syirik. Jadi Abdullah hamba Allah, bukti bahawa dia beriman pada Allah. Okey. Okay. Insya-Allah. Mana Selinda Hasan dia kata, saya beli buku ni 1 Mei 2012 insya-Allah. Sebelum anak saya lahir lagi. Tapi sekarang buku ni dibaca setiap malam insya-Allah. Sebelum tidur untuk haluan telinga anak-anak saya. Pernah saya tukar buku lain tentang Nabi, tapi anak saya tak nak. Dia nak buku ni juga. Buku ni ada roh dan jiwa daripada penulis. Setiap penulisannya sangat mudah dipahami. Masya-Allah. Ya Allah Akbar. Kan? Jadi saya jadi takut pula. Allahu Akbar. Pesannya amanah bagi seorang penulis ni. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan doakan saya layak untuk dapat syafaat Nabi SAW. Untuk kita semua insyaAllah doa sama-sama untuk kita layak untuk dapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita semua daripada api neraka Allah. InsyaAllah amin rabbal alamin. Okay. Ada satu waktu saya live di Radio Aikim, time tu saya belum ada dapat lagi slot di Radio Aikim. Awal-awal mula dulu saya sebagai penceramah jemputan je, topik Jumaat, motivasi pagi kan. Satu hari dijemput sebagai tetamu untuk topik Jumaat, tajuknya tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi bawa buku tentang baginda SAW, tentang salah sila, tentang nama seumpamanya. Tiba-tiba sedang bersiaran tu, dulu masa IKIM awal-awal dulu masih diterima lagi pemanggil luar. Pemanggil luar. Okay, sebab di IKIM ni dia tak sama dengan radio-radio lain. Kalau radio lain ni dia apa yang disiarkan dekat radio kita dengar tu adalah 10 minit yang lalu. 10 minit yang lalu. Jadi dia kena rekod dulu. Dia macam dia panggil live record lah, live record. Duduk, kita cakap 10 minit, okay, rehat sekejap, yang 10 minit yang kita cakap tu, dia akan mainkan dulu. Okay, dalam tempoh yang main 20 minit, 10 minit tu, kita rekod lagi untuk yang 10 minit kedua. Yang 10 minit kedua. Lepas tu, habis dia terus sambung yang tadi kita rekod, habis je, dia macam tu kaedah dia. Dia bukan live, bukan kalau kita keluar radio tu maksudnya apa yang saya sedang cakap ni akak-akak semua dengar dekat dalam radio tu, tak sama. Tapi IKIM tak. IKIM dia hanya delay 1-2 second je. Tak silap saya 2 second delay. 2 second delay. Jadi bila 2 second delay, kadang-kadang ada orang yang ambil kesempatan, dia telefon tu macam-macam lah. Dia nak ngurat DJ pun ada. Nak ngurat DJ pun ada kan. Jadi tiba-tiba ada seorang pemanggil waktu saya bersiaran tu, seorang pemanggil. Saya ingat lagi ibu tu daripada Kelang. Dia ada anak umur 10 tahun dia kata.
anak umur 10 tahun. Lalu dia kata, Ustaz, dia kata, anak saya sangat suka buku Ustaz, dia kata. Dia selalu baca buku Ustaz. Dan kalau tidur memang selalu dia bawa tidur buku tu. Kalau pergi sekolah, dia akan bawa buku tu. Buku tu berat, saya cakap betul berat. 1.4 kilo. 1.4 kilo. Berat. Tapi kalau pergi sekolah, dia mesti nak bawa buku tu. Nak bawa buku tu. Kalau anda kata dia terlupa buku tu, dia minta saya patah balik ambil buku tu. Ambil buku tu. Jadi satu hari saya tanya dia, kenapa suka sangat dengan buku ni? Lepas tu dia kata, ibu, bila kita boleh jumpa Nabi? Bila kita jumpa Nabi? Bila boleh jumpa Nabi? Lepas tu dia kata, ibu dia kata, Nabi dah meninggal, dia kata, Nabi dah meninggal dunia. Kita tak boleh jumpa Nabi. Habis bila kita nak jumpa Nabi, macam mana nak jumpa Nabi? Dia kata, nanti kita jumpa Nabi dalam syurga. Dalam syurga. Bila kita nak masuk syurga, ibu? Bila kita nak masuk syurga, ibu? Kata, kita tak mati lagi. Jadi kalau macam mana kita nak masuk syurga? Kata ibu dia. Lepas tu anak dia kata, ibu bila kita nak mati? Bila kita nak mati? Dia kata, nak sangat jumpa Nabi SAW. Okay. Lepas tu ibu dia tanya, dia kata, kenapa nak jumpa Nabi? Kenapa nak sangat jumpa Nabi? Dia terus buka muka surat yang ada gambar pedang-pedang kat belakang tu. Gambar-gambar pedang kat belakang. Dia kata, dia buka muka surat tu lah, dia tunjuk gambar pedang dekat mak dia. Dia kata, ibu, saya nanti kalau jumpa Nabi, saya nak bawa buku ni, nak tunjuk gambar pedang ni dekat Nabi, kan? Dan saya nak janji dengan Nabi, nak bunuh semua orang Yahudi. Time tu saya duduk dalam konti tu, Allah, tak mampu nak keluarkan suara. Diam je saya. Ketika tu yang keluar daripada mulut saya, Allah, Allah saja kan. Sebab anak sekecil umur 10 tahun tu, ya Allah, dia cinta Nabi walaupun tak pernah kenal Nabi SAW. Sampai dia kata tak sabar nak jumpa Nabi. Bila kita nak mati, ibu, nak jumpa Nabi, dia nak jumpa Nabi sangat. Okay. Jadi tamparan pada saya lah yang menulis buku ni, kalau saya tak mampu juga hadir rasa cinta macam tu pada Nabi SAW. Kan, teruk sangatlah saya ni kan. Teruklah sangat saya hanya menulis, tapi saya tak mampu timbulkan rasa cinta pada Nabi SAW. Kan. Itu jadi satu tamparan pada saya, satu cabaran bagi saya sebenarnya penulis buku ni. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Puan Haslinda kata, situasi bila membaca buku ni ada kalanya saya sendiri menangis. Sampai anak tanya kenapa ibu menangis. Saya cakap ibu rindu dekat Nabi. InsyaAllah. Itulah situasi saya. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua akan subur rasa cinta kita pada baginda SAW. Amin ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah. Okay. Jom kita masuk dalam bab seterusnya, Nabi Muhammad sebagai penutup segala Nabi. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala, okay, yang membuktikan bahawa Nabi adalah Nabi penutup dan Rasul Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Kita dah bincang ayat ni sedetail itu kan, dengan detail. Makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu bapa ahadin salah seorang min rijalikum, laki-laki daripada kalangan kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala nabi. Dan penutup bagi segala nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Anal aqibu fala nabiyya ba'di. Aku al-aqib, kata Nabi SAW, fala nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi selepas aku, kata Nabi SAW. Jadi malangnya umat Nabi Muhammad ni ada juga yang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, yang paling teruk jadi Tuhan. Tu macam mana boleh tu? Sedangkan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis bahawa Allah pun dah membuktikan dalam Al-Quran, Muhammad itu bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala Nabi. Bermaksud tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sebut, Al-Aqibu fala nabiyya ba'di. Aku adalah Al-Aqib, maksud Nabi yang terakhir.
Fala nabiyya ba'di, tak ada lagi nabi selepasku. Okay. Tiba-tiba ada pula umat Nabi Muhammad yang mengaku jadi nabi. Allahu akbar. Okay. Hubungan Rasulullah SAW dengan para nabi yang terdahulu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda SAW yang bermaksud, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membina sebuah bangunan. Kemudian dia memperelokkan dan mencantikkannya kecuali pada satu tempat batu-bata di satu sudutnya. Ketika manusia mengelilingi berkata cantiknya kalau ada batu-bata di sini, maka akulah batu-bata itu dan aku adalah penutup bagi segala nabi. Jadi Nabi Muhammad ni adalah pelengkap kepada nabi-nabi yang diutus sebelum ini. Okay, dan Al-Quran adalah yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada tangan mereka dan menjadi pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi hubungan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu adalah sama. Kecuali kedatangan baginda SAW sebagai takkid. Takkid ni maksudnya penegasan, dan tatmim, iaitu persempurnaan, penyempurnaan. Ya, Rasulullah diutus untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan menyempurnakan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum ini. InsyaAllah, okay, jom kita terus masuk dalam bab kelahiran Nabi SAW. Muka surat 8. Okay. Muhammad SAW dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 570 Masihi. Ada riwayat kata 571 Masihi. Tak apa, kita tak payah gaduh tentang tarikh. Kadang-kadang orang gaduh tentang tarikh, itu yang masalah tu. Okay. Dia kata selama ni kita sambut 12 Rabiul Awal tak tepat, tak betul. Tak betul. Sebenarnya Nabi SAW dalam pendapat yang paling kuat adalah 9. 9. Lepas tu timbul, kalau kita lihat ni hilaf. Hilaf ni bukan perkara pokok pun sebenarnya. Yang penting semua bersepakat bahawa 12 Rabiul Awal tu adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Tak payahlah bergaduh 8 ke 9 ke. Dan kenapa kita pilih 12? Ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi ni dilahirkan pada 9. Okay. Itu pendapat itu pendapat daripada Al-Khawarizmi, Ibn Taymiyah, Ibn Kathir, Ibn Qayyim, Ibn Hajar, itu kata 9 Rabiul Awal. Pendapat yang kata 12 Rabiul Awal adalah pendapat daripada Ibn Ishaq dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Okay. Walaupun ada pendapat yang lain kata lahir 11, 9, 12. Kenapa ulama ambil 12? Kita kena bincang kenapa ulama ambil 12. Okay. Ulama ni berpegang kepada khuruju minal khilafi mustahabun. Khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar daripada perselisihan itu adalah sangat disukai. Mustahabun. Jadi 9, 11, tak confirm lagi 9 ke 11 ke 12 ke. Jadi kalau 9, 11 yang jadi perselisihan, 12 tu insya-Allah confirm lah Nabi dah lahir 12. Sebab itu dipilih 12 sebagai tarikh kelahiran Nabi SAW. Kalau kita bincang pula, ada kata 570 Masihi, ada riwayat kata 571 Masihi. Setahun lagi tu. Bukan 1 hari 2 hari lagi. Setahun lari. Tapi tak ada masalah pun. Setahun lari ke, 2 tahun lari ke, tak ada masalah. Kalau kita bincang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab usia Nabi SAW ataupun umur Nabi SAW. Awal kata Ibnu Abbas, Nabi wafat ketika usianya 63 tahun. Okey. Hadis yang sama juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata Nabi wafat usia 65 tahun. Okey. 63 ke yang awal ke yang kedua. Jadi Allahumma salli dari sudut itu Ibnu Abbas seorang sepupu Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi pun dia hilaf juga tentang 63 ke 65 sebab ketika tu tak ada catatan lagi lahir bila macam kita lahir bila kan ada catatan. Tapi kalau nenek kita macam nenek saya, dia lahir 1924, sedangkan dia anak bongsu kan. Bila 1924 anak bongsu tengok IC abang dia lagi muda lagi. 192 berapa, 28 je tu
muda, sedangkan dia nenek saya lah yang anak bongsu, tapi dia lahir dulu daripada abang dia. Sebab masa rekod dulu lepas daripada Merdeka, panggil semua orang buat IC kan, buat surat beranak apa semua. Ketika tu main sebut je lahir bila, sebab tak ada rekod kan lahir bila. Kalau orang tua-tua tanya, anak kau yang pertama ni lahir bila? Kau pergi tengok pokok depan tu, pokok kelapa tu, macam tu lah umur anak aku. Sebab orang tua-tua dulu bila tanam uri, bila dah ni lahir kan, urinya tu nak dibersihkan dan ditanam kan. Letak garam, letak apa dan umpamanya supaya jangan dimakan binatang. Okay? Bukan kerana nak sembah apa-apa pun. Orang ada tak garam tak apa tu supaya jangan dimakan binatang, jangan dikorek binatang. Biasanya bila ditanam uri tu atas dia akan letak dia tanam kelapa, tanam pokok kelapa. Jadi kalau tanya bapak dia, anak kau umur berapa yang sulung tu? Kau pergi tengok pokok depan tu. Pokok depan tu dah berapa tahun? Kalau tingginya berapa tahun dah? Tu sama dengan umur anak aku lah, sebab dia tanam kelapa tu waktu dia tanam uri tu kan. Ya, orang dulu memang tak tahu nama, umur berapa, lahir bila, tak tahu, tak ada yang rekod, tak ada yang catat kan. Nabi Muhammad SAW pun dan tu tak ada yang rekod tentang kelahiran Nabi bila. Jadi tak ada masalah dari sudut 9 ke, 12 ke, 13 ke, 11 ke. Yang penting kita ambil satu yang confirm, insya-Allah. Nabi dah lahir dah tentu. Kalau Nabi lahir 9, tak apa, Nabi lahir 9. Tapi kami sambut 12 ni berarti 12 ni dah confirm Nabi lahir ketika itu. Sebab khilafnya adalah 11, 9 dan Allah SWT 12 kan. Jadi 12 lah yang diambil, 12 yang diambil. Okay, insya-Allah nanti disebut tentang tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Tarikh wafat Nabi pun ada khilaf juga. Ada yang kata 2 hari bulan, ada yang kata 6 hari bulan, ada yang kata 9 hari bulan, ada yang kata 13, ada yang kata 16. Okey. Jadi yang kata 12 jadi semua hilaf, semua hilaf tadi wafat Nabi SAW. Okey. Jadi tak ada masalah pun, janganlah kita bertelaga dari sudut yang kita sambut 12 Rabiul Awal ni, kita ambil itu tarikh yang disepakati oleh para ulama. Kalau nak sambut 9, sambutlah 9, tak ada masalah pun. Okey. Nak sambut tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, lagi terbaik. Nak sambut tiap-tiap hari, lagi terbaik. Itu lagi terbaik. Jadi jangan kita berselisih tentang hari kelahiran Nabi SAW. 12 ke, 11 ke, 9, yang penting kita ni banyak hilaf dari sudut benda yang tak sepatutnya. Tak payah hilaf. Kita ambil sepakatan kita je. Cinta kita pada Nabi SAW itu lebih utama. Ketaatan kita pada ajaran baginda SAW tu pun yang lebih utama berbanding kita nak bincang tentang hilaf ni kan. Umpama okay. Tahun di mana iaitu pada tahun gajah. Ada orang tanya, Ustaz, daripada tahun gajah ada tahun lain tak? Tahun kuda ke, tahun unta ke? Tak ada. Tahun gajah je. Dia bukan macam kalender orang Cina. Kalender orang Cina ada tahun naga, tahun ular, tahun anjing, tahun apa lagi? Arnab, semua kan. Dia tak ada. Itu bukan tahun kucing, tahun tikus, betul lah. Tak ada. Tak ada. Dia satu je, tahun gajah. Kerana apa? Sebab tahun itu di mana peristiwa penyerangan tentera Abraha ke atas Baitillahil Haram. Jadi oleh Abraha. Jadi baginda dilahirkan, ada riwayat kata baginda SAW dilahirkan 58 hari selepas daripada peristiwa Allah musnahkan tentera Abraha tu dengan Allah hantar burung ababil. Ada riwayat kata 60 hari. Selisih 2 hari je. 60 ke 58. Jadi janganlah bergaduh. 2 bulan je. Selepas daripada peristiwa itu baginda dilahirkan. Baginda dilahirkan. Sebab itulah tahun itu dipanggil tahun gajah kerana orang-orang Quraisy Mekah dia tak boleh lupa tarikh tu. Tarikh yang penting, peristiwa hitam yang menyebabkan semua orang-orang Mekah jadi takut. Okay. Abraha datang 1000 ekor gajah yang besar-besar nak hancurkan Kaabah. Masya Allah. Mudahnya bagi dia nak hancurkan Kaabah. Dan ketika tu orang Abdul Muttalib yang menjadi ketua orang-orang Quraisy Mekah, dia mengarahkan semua orang-orang Mekah ni bersembunyi di belakang gunung-gunung di sekitar Mekah ni, sekitar Mekah.
Ketika tu bila tentera, dia tunggulah sambil tunggu tentera bergajah ni masuk nak runtuhkan Kaabah. Tapi Allah pelihara Mekah sebab akan lahir seorang Nabi daripada bumi Mekah yang barakah ni. Allah musnahkan tentera Abraha sampai di kawasan Muzdalifah saja. Dia tak masuk sampai kawasan Mekah pun. Sampai di Muzdalifah aja. Sampai di Muzdalifah, Allah datangkan burung ababil yang membawa batu ataupun tanah yang dibakar, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah seperti gajah itu berlubang-lubang dimakan oleh ulat, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Itu peristiwa tu kan, jadi dinamakan peristiwa. InsyaAllah. Kemudian baginda dilahirkan dalam keadaan yatim setelah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat semasa baginda berusia 2 bulan dalam kandungan. Yang ni tak hilaf pula kita 2 bulan dalam kandungan ke, 3 bulan dalam kandungan ke, 4 bulan dalam kandungan. Dan tu siapa yang tahu berapa bulan dalam kandungan? Itu kadang-kadang kita ni, benda yang tak sepatutnya kita hilaf. Tapi dalam masalah Nabi SAW 2 bulan dalam kandungan tu tak hilaf tak. Kenapa tak sebut? Tantan 4 bulan dalam kandungan dah. Tantan dah tinggal tunggu hari dah. Itu tak hilaf pula. Kalau sekarang ni kita tahu berdasarkan pertumbuhan bayi tu. Kalau dulu nak rekodkan apa? Lagi patutnya kita boleh hilaf kat sini kan. Sebab itu kita jangan fikir tentang hilaf-hilaf ni lah. Matlamat utama kita adalah nak kenal Nabi SAW, nak cinta Nabi SAW, bukan nak hilaf-hilaf semua tu. InsyaAllah. Kita sebut tentang tu kan. Jom kita masuk terus dalam bab bidan Nabi SAW. Cuma yang dalam slide ni, apa dalam buku yang lama saya dah betulkan, ini salah cetak. Dia bukan Ashifa binti Abdurrahman bin Auf. Kalau Ashifa binti Abdurrahman bin Auf berarti Abdurrahman bin Auf lebih tua ataupun sebaya dengan Nabi SAW. Tak. Ashifa itu adalah ibu Abdurrahman bin Auf. Orang yang menyambut kelahiran Nabi SAW adalah Ashifa, ibu Abdurrahman bin Auf. InsyaAllah kena betulkan. Kalau yang buku yang ni dah dibetulkan dah. Ini kesilapan teknikal cetak. Ini gambar Kaabah pada tahun 1839 Masihi. Tengok. Dia ada rumah pondok-pondok ni kan. Ada binaan-binaan tepi rumah ni. Ni setingkat je satu bangunan. Ni pun setingkat je. Sekadar bumbung dengan tiang. Dekat sebelah sini pun ada. Tapi yang besar ni, yang 2 tingkat. Kemudian cantik ni, ni sebenarnya dulu di Mekah. Yang ni adalah tempat belajar bagi mazhab Syafi'i. Tempat belajar bagi mazhab Syafi'i. Ini tempat belajar bagi mazhab Hanafi ke Hambali, tak ingatlah. Tapi yang tahu yang besar ni adalah Syafi'i. Yang ni Maliki, Hambali, Hanafi. Dia ada 4 mazhab. Mazhab yang besar. Syafi'i, Hambali, Maliki kan. Jadi ini 1839 Masihi. Tentu tak adalah ni. Tapi bangunan sekarang dah tak ada dah kan. Sebab di peluasan Masjidil Haram, peluasan Masjidil Haram. Tentu lantai masih pasir lagi. Lantai masih pasir lagi. Dia tak ada tile sekarang macam ni. Marmar sekarang ni. Tuan Azrina Abu Bakar kata, baru nak tanya tadi. Ashifa iaitu ibu Abdullah. Selesai insyaAllah. Kota Mekah Al-Mukarramah. Yang Al-Mukarramah ni maksudnya yang dimuliakan. Dimuliakan. Ada tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita untuk pagi ni. Saya tak bersedar untuk terus kita masuk dalam bab seterusnya, iaitu peristiwa yang menakjubkan sebelum kelahiran Nabi SAW. Nabi ni manusia agung. Nabi ni dia insan terpilih. Jadi kelahirannya pun ada peristiwa yang menarik ataupun peristiwa yang mengkagumkan sebelum kelahiran, semasa kelahiran dan selepas kelahiran baginda SAW. Jadi kita akan detailkan bincang tentang peristiwa ini pada pertemuan kita akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini mampu memberikan kita sedikit, bukan sedikit lah, kita nak memperbaiki kefahaman kita, kemudian kita nak menguatkan iltizam kita dan juga kefahaman kita kepada baginda SAW.
supaya kita tak khilaf, kita tak berselisih pada perkara yang sepatutnya kita tak perlu kita berselisih. Tarikh-tarikh itu adalah sekadar ni untuk kita, kalau tak ada tarikh, kita ni mungkin tak sambut kot. Macam Hari Ibu, sepatutnya kita sayang ibu kita, kita telefon ibu kita, kita hadiahkan hadiah pada ibu kita setiap hari sepatutnya, tak perlu ada tarikh. Tapi kalau ada tarikh, dia ada sempena, jadi orang semua akan hari ni hari ibu. Jadi dia akan ingat hari ni hari ibu, dia belikan ibu dia hadiah, ataupun dia bawa ibu dia keluar makan, ataupun dia dah lama tak telefon ibu dia ibu dia, ibu selamat hari ibu, terima kasih kan, jadi kan. Jadi kalau tak ada hari-hari macam tu, mungkin kita tak akan sambut. Kita pun mungkin dah lupa-lupa lah ibu kita sikit, sibuk mungkin. Kan sebulan sekali dia telefon kan. Tak, bila ada hari ibu, kita semeriah untuk sambut. Itulah sebenarnya pentingnya kenapa ada tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW kan. Kenapa perlu ada tarikh. Itu sebenarnya hikmahnya. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu ada atas kejahilan dalam banyak ilmu. Saya aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nak buka soalan?